Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Xiaomi 13 Ultra dan ia adalah telefon terhebat pernah Xiaomi hasilkan setakat ini. Ia telah pun masuk ke Malaysia pada harga RM5,199 dengan sensor kamera utama 1 inci dan sistem kamera yang dibangunkan bersama Leica. Kamera telefon manakah yang kita boleh lagakan dengannya? Ada. Jap. Ini adalah Honor Magic 5 Pro. Kalau anda tertanya-tanya kenapa kami pilih telefon ini? Honor Magic 5 Pro adalah telefon dengan skor DxOMark paling tinggi yang kami ada dalam pejabat buat masa ini. Dengan skor 152, ia berada di kedudukan nombor 3 selepas Huawei P60 Pro dan Find X6 Pro. Sebagai perbandingan, Xiaomi 13 Ultra diberikan 140 mata dan berada di kedudukan yang ke-14 bersama-sama dengan telefon macam Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra dan juga Vivo X19 Pro Plus. Sebelum saya bawa anda pergi ambil gambar sampel, mari kita lihat spesifikasi kamera kedua-dua telefon ini. Jom. Xiaomi 13 Ultra memiliki sistem kamera yang dibangunkan bersama Leica macam yang saya cakapkan tadi. Ia menggunakan sistem quad kamera belakang yang semuanya menggunakan kamera dengan sensor 50 megapiksel. Bermula dengan kamera utama, ia pakai sensor 1 inci IMX989 dengan bukaan aperture boleh laras antara f1.9 dengan f4.0 yang mampu mengawal jumlah cahaya masuk dan memberi kesan pada tahap bokeh dekat latar belakang. Kemudian, ia ada kamera ultra lebar yang juga berfungsi sebagai kamera makro dengan bukaan aperture f1.8. Dua kamera terakhir adalah kamera telefoto. Satu yang ada 3 kali zoom optikal ataupun 75mm f1.8 dan yang kedua adalah kamera super telefoto dengan jarak fokal 120mm f3.0. Yang bagusnya tentang 3 kamera selain kamera utama Xiaomi ini adalah mereka gunakan sensor pengimejan yang sama iaitu IMX858. Jadi secara teorinya hasil gambar sepatutnya hampir sama antara satu sama lain dengan hanya lensa kamera yang menjadi pemboleh ubah. Di bahagian depan telefon, anda terima kamera selfie 32 megapiksel. Kamera ini kan ia ada penstabil image elektronik dan boleh rakam video pada resolusi Full HD pada kadar 30 frame per saat. Dengan cap Leica yang tersemat, pastinya ada macam-macam ciri ikonik jenama itu telah diterapkan pada perisian kamera Xiaomi. Anda dapat dua pilihan cara pemproses gambar. Satu adalah Leica Authentic Look dan juga satu lagi Leica Vibrant Look. Kemudian anda juga akan dapat simulasi lensa prime seperti 35mm, 50mm, 75mm dan juga 90mm bersama-sama dengan filter Leica yang boleh anda manfaatkan. Sekarang beralih kita kepada Honor Magic 5 Pro pula. Honor Magic 5 Pro ada konfigurasi 3 kamera belakang. Yang menariknya, semua kamera ini turut menggunakan sensor 50MP seperti pesaing Xiaomi 13 Ultra tadi. Walau bagaimanapun, maklumat model sensor yang mereka gunakan agak tandus. Tapi yang kita tahu, kamera super telefotonya menggunakan Sony IMX858. Kamera utamanya mempunyai lensa f1.6 dengan OIS. Kamera ultra lebar pula turut berfungsi sebagai kamera makro dan ia ada bukaan aperture f1.6. Kamera telefoto ataupun kamera yang terakhir adalah kamera dengan zoom optikal 3.5 kali dengan zoom digital sehingga 100 kali dan ia juga dilengkapi dengan OIS. Di bahagian depan telefon, anda akan dapat kamera selfie 12 megapiksel bersama dengan satu lagi kamera 3D untuk pengecaman biometrik yang lebih jitu. Di Magic 5 Pro, anda ada fungsi AI Motion Sensing Capture yang menggunakan teknologi AI untuk merakam gambar secara automatik. Walaupun Honor Magic 5 Pro tiada fungsi rakaman Dolby Vision untuk merakam video, Magic 5 Pro masih boleh merakam dalam mode lock. Jadi secara ringkasnya, mereka mempunyai ciri-ciri yang agak setara kecuali Xiaomi 13 Ultra yang ada kamera super telefoto untuk jangkauan gambar yang lebih jauh berbanding Honor Magic 5 Pro. Dan saya bawa kedua-dua telefon ini keluar untuk gambar dan ingin saya kongsikan kepada anda hasilnya. Kita mulakan dengan gambar di siang hari ini. Pemandangan biasa je dekat ibu kota. Gambar daripada Xiaomi 13 Ultra, tahap kontrasnya lebih rendah berbanding Magic 5 Pro. Contohnya pada bahagian papan tanda ini. Ia bukanlah satu masalah yang besar, boleh je naikkan kontras dalam mana-mana aplikasi penyuntingan gambar. Tapi yang menariknya, bila kontrasnya yang tinggi, gambar nampak seakan lebih tajam. Sama juga dengan gambar malam ini, bila anda perhatikan pada papan tanda, dynamic range kedua-duanya lebih kurang sama saja.
Bila berada dalam keadaan indoor di bawah cahaya lampu biasa tu, sistem white balance Honor macam lebih ke arah warna suam berbanding dengan Xiaomi yang lebih menghampiri keadaan yang sebenar. Saya faham, biasanya gambar yang suam lebih sedap dilihat kerana datangkan perasaan yang lebih tenteram. Untuk gambar daripada lensa ultralebar waktu siang, kedua-duanya sama hebat dengan sedikit saja perbezaan tint yang anda boleh perasan dekat bahagian langit. Macam biasa, Xiaomi lebih hampir dengan warna sebenar. Tapi bila waktu malam, saya dapati yang kamera ultralebar daripada Magic 5 Pro gagah mengatasi Xiaomi daripada segi dynamic range. Anda boleh nampak tulisan nama kedai dengan jelas berbanding di sampel gambar Honor. Namun terdapat kesan ghosting yang amat ketara di bahagian belakang gambar. Tidak sahlah kalau tak ada gambar makanan kan? Nasi telur kicap lah tu. Harap anda janganlah terliur. Tahap kontras yang lebih tinggi pada gambar Honor buatkan makanan nampak lebih jelas butirannya dan warna yang vibrant buatkan lebih bangkitkan selera. Lagi tahap kontras yang tinggi buatkan gambar nampak tajam adalah close up ini. Kedua-duanya berada dalam jarak fokus kamera. Tapi perasan tak yang white balance mereka dah tak konsisten dengan gambar yang lebih awal saya kongsikan tadi. Kini Xiaomi dia punya white balance lebih suam berbanding dengan Honor. Begitu juga dengan gambar ini yang memang pokok ni berada di bawah cahaya lampu jalan yang warna kuning. Tapi yang sampel gambar Honor macam lebih fake sikit. Ini adalah contoh gambar portrait di siang hari menggunakan tetapan default. Gambar cantik dengan jarak fokus yang baik sebab kedua-duanya mereka ada kamera telefoto. Mereka berjaya asingkan subjek daripada latar, tapi ada satu sampel ni, sampel daripada Honor terus buangkan telinga subjek. Nampaknya sistem bokeh digital masih lagi belum cemerlang sepenuhnya. Beautify yang keterlaluan pun satu masalah juga. Tengok gambar portrait ni, bokehnya cantik, lepas tu dia punya separation pun baik. Tapi bulu tangan subjek terus hilang kerana fungsi Beautify AI di Xiaomi. Lagi trend kontras yang tinggi pada gambar Honor boleh anda tengok dekat sampel gambar ini. Walaupun gambar Honor lebih pekat warna dan nampak tajam, kalau daripada segi skin tone, saya lebih pilih Xiaomi kerana ia masih menyimpan butiran-butiran kulit dengan baik. Oh ya, kedua-duanya ada mod makro dengan Honor ada sedikit kelebihan dengan fungsi super makro. Saya kurang gemar guna mod ini kerana ia nampak seperti cuma di crop daripada gambar secara digital. Bak kata netizen buat geli-geli bolehlah. Daripada makro kita pergi ke zoom pula. Ini adalah sampel ultra lebar 0.5 kali daripada kedua-dua telefon. Ini adalah sampel satu kali. Anda akan rasa yang perangai kontras tinggi dah mula pada sampel Honor. Kemudian kita pergi kepada 2 kali pada Xiaomi kerana di Honor tiada pada senggatan dalam aplikasi kamera rasmi mereka. Kemudian kita pergi ke 3.2 kali dan 3.5 kali pada Xiaomi dengan Honor. Seterusnya Xiaomi ada 5 kali zoom tapi tiada 10 kali zoom seperti Honor. Dan yang terakhir adalah ini sampel 10 kali zoom yang dibuat secara manual dan dibandingkan dengan Honor. Anda boleh perasan yang kesan HDR pada sampel gambar Honor terlalu kau. Ada yang suka, ada yang tak. Terpulanglah kepada anda. Untuk sampel video, kedua-dua mereka ada OIS untuk kamera utama dan didapati sampel daripada Honor ada sedikit gegaran halus yang agak ketara jika kita bandingkan di Xiaomi. Sewaktu merakam, saya jalan macam biasa je, tak adalah terlalu berhati-hati pun. Disebabkan ia gunakan OIS, sampel video malam juga agak baik kecuali pada part bahagian gegaran halus yang saya sebutkan tadi pada sampel gambar Honor. Kesan gegaran itu lebih ketara pada video kamera selfie saya. Walau bagaimanapun, sampel video selfie daripada Honor saya dapati dedahannya lebih semula jadi berbanding Xiaomi yang sedikit lebih overexpose. Sebagai kesimpulan, daripada segi hasil gambar, saya tak rasa yang ada perbezaan ketara antara telefon dengan skor DxO Mark 140 dengan yang 152 ini. Untuk kegunaan santai macam content creator kecil dan sederhana, dua-dua telefon ni pun sudah cukup padu dah pun. Xiaomi ada kelebihan sikit pada kamera telefoto yang ada jangkauan lebih jauh secara optikal di samping sensor utama 1 inci yang lebih besar dan aperture yang boleh laras. Mungkin sebab itu harganya RM5,199 berbanding Honor Magic 5 Pro yang harganya RM4,299. Kalau anda antara dua ini, yang mana anda akan pilih kalau harga bukanlah faktornya? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti ya. Macam biasa, kalau anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe pada Soya Cincau BM. Selain di YouTube, kami juga di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Jangan lupa juga untuk kunjungi ke laman web kami di bm.soyacincau.com. Saya Hanif dan saya bertemu anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.